graduan tempatan memilih pekerjaan versus pekerjaan yang memilih graduan tempatan. Satu isu yang sangat menarik untuk dikupas dan dibincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Nurul Ansyah binti Mak Hassan selaku moderator forum pada pagi ini. Bersama dengan saya 3 orang panelis jemputan daripada pelajar Universiti Sultan Azlan Shah dari pelbagai kursus dan bidang yang akan bersama-sama mengupas isu tersebut. Pada sebelah kanan saya, Saudara Akmal, dan pada sebelah kiri saya pula 2 orang panelis jemputan juga, iaitu Saudari Natasha dan juga Saudari Aisyah Faris. Okey, baik, saya akan mulakan dengan Saudara Akmal terlebih dahulu. Jadi, boleh saudara memperkenalkan diri secara ringkas? Silakan. Okey, terima kasih saudara moderator. Alhamdulillah kita bertemu pada bulan Ramadan kali ini. Saya harap semua puasa lah. Okey. Untuk pada soalan yang diajukan sebentar tadi, saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Muhammad Aidil Akmal bin Abdullah, penuntut Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak, Kepujian. Okey, terima kasih. Kembali kepada saudara moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Akmal. Sekarang pada semester berapa ya? Semester 1 saya. Semester 1. Okey. Baik, seterusnya beralih kepada panelis di sebelah kiri saya, iaitu Saudari Natasha dan juga Saudari Aisyah Faris. Boleh saudari perkenalkan diri secara ringkas? Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator kita. Okey, baik. Nama saya Nur Natasha binti Abdul Muttalib daripada kos Ijazah Sarjana Muda Syariah Gunaan. Terima kasih. Berbalik kepada moderator kita. Baik, terima kasih Saudari Natasha. Okey, baik. Di sebelah kiri Saudari Natasha itu Saudari Aisyah Faris. Jangan tertukar ya, saya Aisyah Hassan. Yang panelis kita ni Saudari Aisyah Faris. Jadi boleh saudari perkenalkan diri secara ringkas? Silakan. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Nama saya Siti Aisyah binti Ahmad Faris. Saya mengambil jurusan Degree Syariah Gunaan. Baik, terima kasih. Jadi Saudari Natasha dan juga Saudari Aisyah pada semester? Semester 1. Semester pertama juga. Masih kiranya samalah semuanya. Satu titik. Okey, baik. Jadi kita telah berkenalan dengan 3 orang panelis jemputan pada hari ini ya. Kita tahu Saudara Akmal daripada jurusan Pendidikan Awal Kanak-kanak. Ya, saya Pendidikan Awal Kanak-kanak. Dan 2 orang saudari kita di sebelah kiri saya ni pula daripada jurusan Ijazah Sarjana Muda Syariah Gunaan. Okay, baik. Hebat-hebat semuanya. Okey, tanpa melengahkan masa, saya akan mengajukan soalan pertama kepada Saudara Akmal selaku panelis pertama kita pada hari ini. Jadi saudara, berkaitan dengan isu graduan memilih pekerjaan versus pekerjaan yang memilih graduan. Ya, majikan ni. Ya. Pada pandangan saudara, adakah wajar permasalahan ini timbul pada era pandemik COVID-19 ini? Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari moderator kat atas soalan yang begitu baik yang diajukan kepada saya. Okey, seperti yang dapat kita lihat sebelum berlakunya wabak COVID-19 ini yang berasal pada Wuhan, China, semua graduan, semua pekerja boleh memilih, tapi diorang dah boleh pilih ada kerja lah, tak macam sekarang ada banyak kekangan. Okey, bila kita masuk kepada selepas berlakunya wabak ni, kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan. So, ini menyebabkan kebanyakan perusahaan terpaksa menutup kilang sementara bagi mengelakkan kluster-kluster atau peningkatan kes yang seperti kita tahu COVID ni masih belum ada vaksin yang betul-betul boleh prevent kita daripada terus tak dijangkiti, walaupun ada tapi belum ni lagi lah. Okey, kita balik kepada soalan. Okey, banyak perusahaan yang berada di sini terpaksa gulung tikar sebab tak mampu menampung kos untuk bayar pekerja, bayar bil utility dan lain-lain. Okey, lepas tu kalau kebanyakan perusahaan yang nak run production dia, nak apa pun tak banyak yang kerajaan benarkan seperti sektor perkilangan, perkhidmatan, pelombongan dan pengekuarian. Dan sektor-sektor ini memerlukan surat pada MITI lah untuk menjalankan dia punya production. Okey, kalau nak dikatakan berkaitan dengan MITI ni, MITI adalah sebuah organisasi yang telah diperintahkan oleh kerajaan untuk memeriksa SOP di setiap
perusahaan yang memohon untuk menjalankan production seperti penjarakan sosial, kena scan barcode, kena scan temperature. Itu dikatakan sebagai selingan kesihatan yang pertama lah. Kalau siapa yang demam tu atau suhu badan melebihi 37.4 tu, dia tidak dibenarkan untuk bekerja, untuk datang bekerja. Okey, lagi satu, setiap yang nak bekerja dalam tempoh ini, mereka perlu melakukan swab test, terutamanya pada kawasan red zone, kawasan-kawasan merah yang kes dia banyak lah. Daripada benda ni pun untuk mengelakkan, usaha ni pun dilakukan untuk bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ni. Okey, dalam tempoh PKP ni juga ramai lah yang telah diberhentikan kerja. Ramai pekerja telah diberhentikan kerja dan graduan nak mohon kerja pun memang susah nak dapat lah. Walaupun kerajaan dah menerusi YAB Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin memberikan rangsangan ekonomi sebanyak RM 250 bilion. Banyak tu, RM 250 bilion. Lepas tu selain tu juga bukan setakat RM 250 bilion, beliau juga ada memberikan rangsangan kepada sektor PKS untuk melaksanakan dia punya production. Okey, seterusnya graduan yang memohon untuk bekerja pada tempoh ni pun majikan akan pilih, sebab kebanyakan majikan akan pilih pekerja graduan yang mempunyai pemikiran kreatif dan kritis serta boleh menyelesaikan masalah. So kalau ada apa-apa yang senang, yang remeh-temeh, majikan tak perlu macam bersusah payah nak mengajar, nak teach lagi, nak kena hantar kursus, sebab dia majikan dah expect dah graduan ni boleh melakukan kerja dengan begitu baik. Dan kebanyakan yang memohon, graduan yang memohon ni akan dibayar gaji yang tidak setaraf dengan dia punya level. Dia punya ranking ni lah, biasanya diploma dia akan sambung ke degree. So tak banyak graduan diploma akan memohon untuk bekerja, dan biasanya akan mohon untuk sambung belajar untuk degree dan bekerja dengan harapan gaji dia lebih tinggi lah. Dia tak guna gaji basic lah. Selain tu juga dalam tempoh-tempoh ni tak banyak graduan yang boleh apply untuk dapat, sebab biasanya dia akan ambil yang ada pengalaman lah. Majikan pun akan ambil pengalaman. Macam kita kerja pun dia akan ambil pengalaman kan. Okey, selain tu juga dengan ledakan ekonomi JIG ni, kalau macam seperti yang kita tahu, JIG ni kan macam Foodpanda, macam e-hailing, macam GrabFood, mereka ni kontrak tapi dibayar gaji lah. So graduan pun kalau nak memilih kerja ni pun boleh je nak mahu, tapi tak payah terlalu memilih. Walaupun gaji tak banyak mana, cuba je. Mana tahu tu rezeki kan. Setakat itu saja huraian saya. Saya harap menjawablah persoalan pada saudari moderator. Terima kasih. Okay, baiklah. Terima kasih kepada saudara Akmal atas perkongsian yang saya rasakan singkat tapi padat isinya, dan bagi saya ianya menjawab kepada persoalan yang saya ajukan sebentar tadi. Okey, baik, beralih kepada moderator di sebelah kiri saya, itu saudari Natasha. Baik. Jadi saudari, seperti kita sedia maklum, pada zaman kini graduan-graduan yang baru saja menamatkan pembelajaran di IPT di seluruh negara, tak kisahlah sama ada IPTA ataupun IPTS, mereka ni lebih cenderung kepada dunia pekerjaan berbanding meneruskan proses pengajian seterusnya. Maksudnya daripada diploma ke degree ke master dan seterusnya. Tapi saya yakin dan percaya kebanyakan di antara mereka tu, jadi mereka tu lebih cenderung kepada dunia pekerjaan berbanding untuk meneruskan sesi pembelajaran. Saya tidak katakan semualah, tapi saya dapat rasakan yang mereka, kebanyakan di antara mereka tu lebih cenderung kepada dunia pekerjaan. Jadi soalan saya, apakah kelebihan yang dapat dirangkum jikalau graduan tersebut memilih pekerjaan pada awal-awal, orang katakan sebagai fresh graduate lah. Tapi bila dah fresh graduate, dia orang memilih-milih pekerjaan. Apakah kelebihan yang dapat dirangkum? Boleh saudari jelaskan? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari moderator kita. Soalan yang diajukan sangat baik untuk dikongsi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Waalaikumsalam. Sihat. Alhamdulillah kita berjumpa pada pagi ini. Okey, baik. Kita pergi kepada
soalan kita, isu berkaitan pekerjaan tidak boleh dipandang enteng, tidak boleh dipandang ringan ya, kerana ia melibatkan peningkatan sosioekonomi seseorang individu itu. Setiap orang memerlukan pekerjaan demi kelangsungan hidup, betul? Betul. Pada zaman yang penuh cabaran ini. Okey. Pada pandangan saya, kelebihan yang dapat dirangkum jika graduan itu memilih pekerjaan adalah seperti yang kita ketahui bahawa jika seseorang graduan itu memilih pekerjaan, mungkin kerana tempat yang dia mahu bekerja itu selesa. Okey, keselesaan tempat bekerja itu adalah penting ya. Betul tak? Betul. Kerana kita perlu berdepan dengan orang sekeliling kita. Betul. Seperti rakan-rakan tempat sekerja kita, itu kaki tangan tempat kita kerja. Tambahan lagi, bila graduan itu memilih pekerjaan, dia dapat memiliki sesuatu pekerjaan yang dia minati. Seperti kita sedia maklum bahawa kalau kita bekerja di suatu bidang yang kita minati, kita akan lebih fokus bekerja dan bekerja dengan rajin. Malah kita akan rasa seronok bekerja walaupun bos kita tu bagi kerja kita kepada kita banyak melebihi yang lain. Lebih penting kita akan rasa puas. Satu kepuasan ya bila kita minat dan cinta akan pekerjaan yang kita bekerja itu. Okey, di samping itu, kenapa graduan memilih pekerjaan ini? Kerana skop kerja. Sudah tentu kita akan memilih skop kerja yang kita di dalam bidang kita. Seperti saya adalah pelajar ijazah sarjana muda syariah gunaan. Sudah tentu saya akan memilih skop kerja yang berkaitan dengan bidang yang saya miliki dan bukannya bidang yang tidak berkaitan seperti IT dan sebagainya. Okey, sebagai kesimpulan yang saya boleh berikan ini adalah ada bagusnya dan ada tidak bagusnya ya. Apabila graduan memilih pekerjaan, kita pergi kepada kebaikan. Seperti yang saya cakap tadi, dapat tempat bekerja yang selesa, dapat memilih pekerjaan yang kita minati dan memilih skop kerja yang sebetulnya yang di dalam bidang kita dan sebagainya. Keburukannya pula, tidak semua graduan boleh cari pekerjaan yang kena dengan jiwa mereka. Sebab pada masa kini, pada ekonomi yang sekarang, sepatutnya kita terima saja kerja yang ada sekarang ni. Kadang graduan memilih kerja kebanyakan sebab gaji, betul tak? Betul. Betul lah, Kalau gaji tak tinggi, tak nak terima. Nak cari gaji yang tinggi saja. Okey. Betul kan? Betul. Okey, setakat itu saja perkongsian saya dalam graduan memilih pekerjaan. Berbalik kepada moderator kita. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Natasha atas perkongsian dan penerangan yang sangat bernas bagi saya. Apa yang dia katakan tadi, saya sangat bersetuju. Kena dengan persoalan yang diajukan tadi. Baik, jadi jelas dapat kita simpulkan sudah menjadi perkara biasa bagi setiap graduan untuk memilih pekerjaan yang mereka merasakan kena dengan diri mereka. Diorang nak pekerjaan yang ada dalam bidang yang dipelajari sebelum ni. Betul, saya sangat setuju. Jadi kiranya ada kebaikan dan ada keburukannya. Tapi bila kita dengar penerangan sebentar tadi, saya dapat rasakan banyak kebaikan lah daripada keburukannya kan. Tapi tak apa, sebab soalan seterusnya kita akan ajukan kepada moderator kita yang ketiga, iaitu saudari Ansyah. Okey, baik saudari. Sebentar tadi kita telah mendengar perkongsian dan pendapat tentang kelebihan yang dapat dirangkum oleh graduan memilih pekerjaan. Okey, baik, kepada saudari Ansyah, apakah pula pandangan saudari tentang kelebihan yang dapat dirangkum apabila pekerjaan yang memilih graduan? Okay, baik, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudari moderator dan selamat pagi kepada ahli-ahli panel. Okey, jadi soalan dia adalah apakah kelebihan yang dapat dirangkumi jikalau pekerjaan memilih graduan tempatan? Okey, pada pandangan saya terdapat banyak faktor, terdapat banyak poin yang saya akan beri untuk tajuk soalan ini. Okey, jadi yang pertama adalah kenapa majikan memilih pekerja. First adalah disebabkan gaji. Okey, kenapa gaji? Bila majikan boleh demand gaji, maksud dia macam saya katakan, okey, untuk diploma kita boleh letakkan gaji diploma, untuk degree kita boleh letakkan gaji degree. Sekiranya kalau dia meminta gaji, beliau adalah graduan degree
beliau memohon pekerjaan untuk diploma, jadi majikan boleh tetapkan dia diploma, tak boleh ikut dia punya degree. Okey. Itu adalah satu benda yang wajib lah dalam sektor kerajaan ataupun swasta. Semua kita tahu kan? Ya, tahu. Okey, seterusnya adalah kerja tetap dan kontrak. Kenapa kerja tetap? Kenapa majikan nak orang yang kerja tetap? First, sebab ada komitmen. Maksudnya dia pernah bekerja dengan orang lain, dia pernah ada komitmen dengan orang lain seperti macam daripada semua urusan dari segi aspek. So majikan tak payah pening-pening nak fikir macam mana nak urus dia apa semua. Dia dah tahu dah. Pengalaman lah, pengalaman sebelum. Betul, sebab pengalaman dia. Okay, next adalah tentang macam moderator kita kata tadi adalah pengalaman. Pengalaman juga penting untuk dalam aspek majikan nak pilih pekerja ni. First, pengalaman ni adalah satu benda yang penting untuk majikan adalah cut cost. So inilah yang kita nak sebenarnya rahsia antara majikan nak pekerja yang ada pengalaman. Selalu kita dengar kenapa nak pengalaman? Kenapa nak pengalaman? Sebab benda ni lah. Diorang sekarang adalah masalah kita sekarang adalah banyak syarikat yang merosak ataupun mengalami kerugian. So bila diorang ambil orang yang ada pengalaman, diorang dah cut cost untuk bahagian pengurusan seperti hantar kursus, seperti pengangkutan, sijil. So bila diorang ambil orang yang ada pengalaman, cimatlah dekat situ. Betul tak? Betul, saya setuju. Okey. Seterusnya adalah confident ataupun nak melihat keyakinan diri ataupun macam confidence seseorang tu. Okey, saya dapat lihatlah banyak anak muda ataupun graduan tempatan sekarang yang mempunyai masalah confidence level yang sangat rendah. Macam bila pergi interview tak prepare diri, dengan resume tak bawa ke kadang, just email pun kebanyakan salah hantar email. So dekat situ majikan dah rasa macam awak tak kena lah tak kena, awak tak ada confidence diri. Dan jangan ada alasan sebenarnya majikan yang pilih pekerja. Of course majikan nak pilih pekerja kerana dia nak satu kualiti dalam dia punya company. Dia tak nak orang yang lemah ataupun yang tak ada personality yang dia nak. Okay, so datanglah dengan keyakinan diri yang menarik supaya majikan boleh ambil pekerja dengan mudah. Okay, seterusnya adalah personality yang menarik. Okay, macam saya katakan tadi, personality yang menarik sangat penting juga dalam satu organisasi ataupun satu company. Kerana bila awak ada personality yang menarik, dia memudahkan untuk kita tarik klien, kita tarik customer. So benda-benda tu akan menguntungkan kita punya syarikat. Advantage. So syarikat pun tak penting lah nak fikir macam mana nak naikkan company. Sebab ada orang yang macam ni yang okey, seterusnya adalah penguasaan bahasa. Seperti sebagai contoh saya nak bagi contoh lah kalau ada dua pekerja. Okey, yang pertama hanya boleh berbahasa Melayu, yang kedua boleh bahasa Inggeris, boleh bahasa Melayu dan boleh berbahasa Cina. Jadi saya sebagai majikan, of course saya akan pilih orang yang ada pelbagai bahasa. Okey. Jadi dengan penguasaan bahasa ni dia boleh bagi company kita tu naik ataupun lebih menarik perhatian customer ataupun klien untuk join kita punya syarikat. Okey, seterusnya adalah disebabkan kita dah abad 21 ataupun dah di tahun 2021. Jadi kita banyak menggunakan teknologi yang canggih. Okey. Dengan teknologi yang canggih ni, kita nak kurangkan tenaga manusia. Jadi kami sebagai majikan ataupun pekerja nak cari orang yang betul-betul ada komitmen, ada kesungguhan dan memenuhi kriteria yang kita nak. Okey. Sebagai kesimpulan daripada soalan pekerjaan, memilih graduan tempatan adalah tak salah ataupun tak salah untuk memilih pekerja memilih graduan kerana untuk menjaminkan sistem company ataupun sebuah organisasi pada waktu pandemik ini. Okey. Ini adalah untuk kebaikan sesebuah company ataupun sebuah syarikat supaya tak berlakunya kerugian daripada segi masa, tenaga dan kewangan. Jadi setakat itulah saya punya ulasan tentang persoalan pekerjaan memilih graduan tempatan. Okay, baik. Terima kasih Saudari Aisyah atas perkongsian dan pendapat sebentar tadi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil daripada kedua-dua kelebihan yang dapat dirangkum, jelaslah ia masing-masing mempunyai kelebihan yang memberi manfaat tersendiri kepada graduan ataupun kepada majikan ataupun kepada sektor pekerjaan tadilah. Kira kita tak boleh katakan kelebihannya ada pada graduan yang memilih pekerjaan ataupun kelebihannya hanya ada pada pekerjaan yang memilih graduan. So, masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Okay, baik. Terima kasih saudari.
Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan terus kepada soalan yang seterusnya kepada saudara Ahmad. Okey, baik saudara. Seperti kita tahu, pada era pandemik COVID-19 ini, banyak sektor pekerjaan telah memberhentikan pekerja-pekerjanya atas alasan kejatuhan ekonomi. Ialah seperti yang kita sedia maklum, bila kes peningkatan kes semakin menaik semakin hari dan makin naik dah sekarang kan. Dah dulu kita angka 1000, sekarang ni dah naik dah 2000 sebagainya. Jadi memang kita tidak asing lagi dengan sektor ekonomi yang makin merudung bagi saya. Sebab kita tahu bila dah kes dah naik macam ni, masyarakat pun disarankan untuk hanya stay at home kan. Ada selalu disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, just stay at home. Tidak dapat keluar membeli belah. Macam kita sekarang kan bulan Ramadan tak lama akan menyambut Syawal akan tiba ni. Selalunya kita tahulah dah berpusu-pusu dah orang di shopping kompleks dan sebagainya untuk persiapan raya. Tapi disebabkan pandemik ni kita beli atas talian ataupun online berada di rumah saja kan. So ekonomi sedikit sangat terjejas lah bagi saya. Jadi persoalannya sebelum itu, oleh hal demikian, ianya meningkatkan jumlah pengangguran di kalangan masyarakat kita. Jadi persoalannya pada pendapat saudara, masih wajarkah sekiranya graduan-graduan ini masih lagi memilih-milih pekerjaan yang mereka inginkan? Maksudnya dekat sini, orang yang bekerja pun diberhentikan kerja sebab kita tahu majikan tak mampu dah nak bayar pekerja-pekerjanya dan sebagainya. Ini kan pula fresh graduate ni masih lagi memilih-milih pekerjaan. Adakah wajar? Jadi saudara Akmal, persilakan. Okay, terima kasih pada saudara moderator atas soalan yang begitu baiklah yang ditanyakan kepada saya. Okey, pada pendapat saya sangat tidak wajar kalau graduan tu untuk memilih pekerjaan sewaktu COVID melanda ni, macam waktu pandemik ni. Sebab seperti yang kita tahu, setiap graduan memerlukan kerja untuk meningkatkan ekonomi. Kalau tak bekerja, dia akan kuranglah ekonomi sesebuah keluarga tu. Sebab graduan ni mesti ada keluarga, mak ayah. Tu dia boleh membantu sikit sebanyak lah meringankan beban mak ayah. Okey, dan jika dia tidak bekerja, pengangguran akan terus meningkat. Dan pengangguran ini akan menyebabkan banyak kes-kes jenayah seperti kes ragut, kes curi dan macam-macam lagi kes yang benda tu tak sepatutnya jadi kalau dia bekerja. Betul. Dia nak dengan cara mudah, dia just tak nak kerja, lepas tu dia nak benda senang dapat. Lepas tu lagi satu, mentaliti graduan ni. Mentaliti graduan ni biasanya dia dah biasa benda senang-senang, dia tak maulah benda-benda susah. Biasanya dia tak suka benda kotor, bahaya dan sukar dah. Sebagai contoh, saya cadangkan kepada building construction, bahagian-bahagian pembinaan. Bahagian-bahagian pembinaan ni kebiasaannya kita dapat lihat kan, warga-warga asing je, warga-warga tempatan ni jarang. Worker yang biasa kat bawah-bawah pun biasa pekerja asing. Lepas tu lagi satu, pada sektor-sektor ni, graduan tak sukalah macam main dengan simen, kotor kan, baju-baju. Lepas tu bahaya, takut kena elektrik ke apa, mati cepat kan. Lepas tu lagi satu, graduan ni juga dia memilih kerja berdasarkan dia punya skop majikan tu. Contoh majikan tu tawarkan sebagai supervisor untuk ni. Lepas tu dengan supervisor tu dia tengok syarat. Lepas tu nak ada degree dalam bidang. So dia terus nak apply dalam bidang tu. Padahal dalam bidang tu dia tak tahu siapa lagi yang apply. Yang ada pengalaman yang sebelum telah dibuang kerja, dia pun nak apply juga. So mungkin graduan ni tak akan dapat lah walaupun dia ada internship. Internship pengalaman tak banyak berbanding orang yang telah dibuang kerja yang apply dengan majikan tu tapi dia ada pengalaman, dia dah 10 tahun, 20 tahun kerja. Majikan akan ambil dia tu. Lepas tu lagi satu, graduan ni dia nak kerja, memang nak kerja tapi dia memilih dia nak kerja dalam pejabat dan tak suka kerja lapangan. Kalau kerja lapangan ni suka lah bahagian panas kan, dengan bahan. Dia suka selesa dalam. Dia suka selesa tapi gaji nak tinggi. Tak nak kerja susah tapi nak kerja tinggi. Ya, dia nak tinggi. Macam tu lah, okey. Itulah masalah dia. Sepatutnya graduan ni tak perlulah memilih kerja ni. So, bila kerja dapat tingkatkan ekonomi, sudah. Lepas tu, lepas COVID dah kembali pulih, dah ada vaksin semua kan. Dan memang vaksin terbukti berkesan, bolehlah kita tukar kepada apa yang kita ni. Kita tengok pada keadaan ekonomi kan, faktor-faktor semasa kan. Itulah bagi kesimpulan saya. Terima kasih.
Kembali kepada saudara moderator. Baik, terima kasih saudara atas perkongsian tersebut. Ringkas tapi sangat padat dengan isi-isinya. Dan tanpa melengahkan masa, saya terus kepada saudari Natasha. Soalan yang saya ingin ajukan adalah bagaimana cara untuk mengatasi masalah terlalu memilih-memilih ni. Maksudnya dari segi graduan memilih pekerjaan ataupun sektor ataupun majikan yang terlalu memilih graduan untuk selesaikan masalah isu memilih ni. Jadi adakah daripada saudari Natasha sedikit cara untuk mengatasi masalah tersebut? Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari moderator kita. Okey, cara mengatasi masalah ini adalah pekerja dan majikan dalam masalah ini iaitu graduan memilih pekerjaan dan pekerjaan memilih graduan. Pekerja perlulah tidak memilih pekerjaannya, sebagai contoh gaji. Terimalah dengan lapang dada, tapi gaji itu perlulah relevan atau perlu masuk akal, dan majikan pula terimalah pekerja yang seadanya jika tidak ada pengalaman. Mungkin kerana itu ada intern. Dan dari segi gaji pula, majikan perlulah bayar dengan gaji setimpal dan yang logik akal dengan graduan itu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya ulas tentang mengatasi masalah ini. Berbalik kepada moderator kita. Baik, terima kasih saudari Natasha atas perkongsian yang singkat tapi isinya kita dapat dan isinya kita masih lagi dapat. Okey, baik, terima kasih. Seterusnya kepada saudari Aisyah. Jadi boleh tak saudari ceritakan ataupun bagi tips sedikit untuk graduan dan juga majikan dalam perkara ini? Silakan. Okey, terima kasih kepada saudari. Okey, jadi setelah kita mendengar ulasan daripada panel pertama, panel kedua dan daripada saya sendiri juga, jadi kita nak bagi sedikit tips ataupun cara untuk pekerja tak memilih pekerjaan dan pekerjaan tak memilih pekerja. Okey, jadi tips untuk pekerjaan tak memilih pekerja tak memilih pekerjaan adalah yang pertama, bersedia dengan tawaran yang ditawarkan. Sebagai contoh, bila syarikat mengeluarkan satu tawaran, saya nak cari accountant. So sebagai pekerja, awak mesti of course awak kena ada ciri-ciri accountant. Bukan awak sebagai ustazah, awak nak ambil accountant. So of course lah, majikan tak akan pilih awak. Okay. Seterusnya adalah bersiap diri dari semua aspek mental dan fizikal. Macam seperti mana panel pertama kita cakap tadi, bila awak diberi kerja lapangan, awak kena siap fizikal dan mental awak untuk awak hadap kerja tu. Jangan awak hanya sekadar minta kerja dan awak tak bersedia. So jangan heranlah ataupun jangan pening kalau majikan buang awak. Okey, seterusnya adalah kerja majikan tak memilih pekerja. Macam mana nak untuk kita lebih fokus nak cari pekerja? Yang pertama adalah memilih resume pekerjaan pekerja yang hanya menepati syarat yang ditetapkan. So sebagai majikan, kita perlu meneliti ataupun mencari resume-resume yang berkualiti sahaja. Jangan pakai ambil, okey, studinya okey, ambil, tak boleh macam tu. Okey, seterusnya adalah menawarkan pekerjaan yang setimpal dengan gaji dan skop kerja yang ditetapkan. Seperti bila ditawarkan pekerja accountant, so of course lah setiap skop-skop tu memenuhi syarat pekerja yang kita nak. Okay. Dan selain itu, sebagai majikan perlulah menjaga kebajikan pekerja juga. Jangan hanya sekadar menawarkan saja dan beri gaji yang sektor lain dia tak jaga. So benda tu juga pentinglah sebagai majikan untuk memastikan pekerja yang berkualiti. Okey, jadi setakat itu adalah tips yang saya boleh bagi. Jadi saya akhiri dengan sekian. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih saudari Aisyah atas perkongsian tersebut. Jadi cerita saya dekat sini, selepas kita dah mendengar pasal, kita sentuh sedikit pasal ekonomi semasa, tentang masalah negara dengan wabak pandemik COVID-19, kita dah tanya pendapat apakah kebaikan dan keburukan ataupun kelebihan yang dapat dirangkum daripada dua persoalan itu tadi, dan juga kita dah tanya cara untuk mengatasi serta tips untuk permasalahan ini. Okay, baik. Alhamdulillah, setakat ini sahaja yang dapat kita kupas dan kongsikan pada forum kita kali ini tentang graduan memilih pekerjaan versus pekerjaan memilih graduan. Terima kasih kepada panelis-panelis yang sudi bersama dalam forum pada hari ini. Saya akhiri forum dan perbincangan kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Apa yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih semua.